وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا آمين يا rabbal alamin. Okey, semua dengar suara? Dengar suara tak? Ya. Okay, last time kita dah habis belajar bab sudut dongak dengan sudut tunduk, betul? Sudut dongak dengan sudut tunduk kita dah habis belajar kan? Betul eh? So ada siapa-siapa nak request belajar bab apa? Ada tak? Kalau tak ada, cikgu nak teruskan dengan garis dan satah dalam 3 dimensi. Boleh bab tu. Bab ni ada kertas 1 dengan kertas 2. Okey boleh ya. Okay, kita start 5.20. Habis lebih kurang pukul 6.50. Okay. So untuk bab ni basic untuk bab ni adalah kita perlu tahu tentang segitiga. Okay, ni sekarang kita ialah bab garisan dan satah dalam 3 dimensi. Okay. Ni bab kita sekarang. Okay, garisan dan satah dalam 3 dimensi. So kita perlu tahu basic untuk basic dalam bab ni kita perlu tahu tentang segitiga. Okay. So kita perlu tahu segitiga. Contoh yang sin konstan, macam kita dah belajar yang macam sebelum ni kan, kita dah belajar sebenarnya sikit. Sin, cos dengan tan. Okay, sin mesti apa? Soh, okay, opposite over h. Sin x sama dengan opposite over h. Cos x adjacent over h. Tan O over A, toa. Okay, soh kah toa. Kena ingat ni. Benda ni kena hafal dia tak ada bagi dalam rumus dekat dalam SPM. Dia tak ada bagi. Okay, so kena hafal lah soh kah toa. Ingat ni je, baca banyak kali. Soh kah toa. Apa maksud soh kah toa ni? Soh kah toa, sin OH, cos AH, kah kan, tan toa TOA. Okay, benda tu kena hafal. Apa maksud soh kah toa ni?
So kata ni adalah first kali kita perlu tahu dulu dalam segitiga penggunaan sin costan hanya ada dalam segitiga bersudut tegak. Okey, ini maksud bersudut tegak. Okey, segitiga yang tak bersudut tegak kita tak boleh guna sin costan. Boleh? Okey, hanya bersudut tegak sahaja yang boleh guna sin costan. Okey, sebagai contoh, kita perlu tahu kat mana, kita boleh set dulu kat mana sudut dia. Contoh sudut dekat sini. Contoh sudut boleh jadi kat sini, boleh jadi kat sini. Okey. Okey, contoh sudut ni adalah kita ambil sudut warna biru. Kita ambil warna biru Okey, sudut dekat sini. Warna biru ni. So, apa itu OA, OH, AH dengan OA? Okey. O untuk sudut ni, iaitu O apa? O adalah opposite. Opposite untuk sudut ni adalah di sini. Adjacent untuk sudut warna biru ni adalah di sini. Dan hypotenuse adalah di sini. Hypotenuse memang samalah. Hypotenuse adalah berhadapan dengan sudut tegak ni. Okey, betul, berhadapan dengan sudut sampurajah ni. Okey? Ingat kalau sudut dekat sini, sini adalah opposite dia, sini adalah adjacent dia, sini adalah hypotenuse dia. Kalau sudut dekat warna ni pula, warna merun ni, tak nampak sangat. Warna purple lah, purple. Okay, warna purple, sudut kat sini. Bagi sudut ni, opposite dia adalah di sini, adjacent dia adalah di sini. Okay, ni adjacent dia. Dan hypotenuse dia adalah di sini. Hypotenuse memang sama dua-dua. Okay, boleh faham tak setakat ni yang ni? So boleh faham? Okay, boleh Ini adalah basic Ini form 1 hingga form 3. Mungkin ada yang masih tak hafal lagi. Ada yang masih tak hafal lagi. So kena start hafal. SPM dah makin dekat dah kan. Okay, sin costan. Okay, apa lagi? Lepas tahu benda ni, contoh macam mana cara nak guna dia. Okay, macam mana cara nak guna? Cara nak guna ialah lagi sekali. Okay, contoh dia bagi macam ni. Dia bagi sini 3 dan sini 4. Okay, contoh. Dia bagi sini 3, sini 4. Dia suruh cari, apakah sudut X? Apakah sudut X? Okay, contoh ni soalan ni. Cara nak cari sudut. Okay. So, apakah sudut X? Siapa boleh tahu? Siapa tahu macam mana nak cari sudut X? Guna apa? Sin costan. Okay, kita akan guna tan. Sebab apa guna tan? Okay, sebagai contoh sudut adalah di sini. Bila tan TOA kan? TOA. T-O-A. T-O-A. Nampak? Dua-dua ni kita akan guna. Kita kena tahu mana yang kita nak guna. Ini opposite dia. Ni A dia. Ni hypotenuse. Ada tak nilai hypotenuse? Tak ada kan? So tak payah nak guna hypotenuse. So tak perlu guna ni. Tak perlu guna ni. Cari yang guna ada O dengan A. Nampak? O dengan A ada kan? So gunalah tan. Okay, faham? Kita guna sin costan berdasarkan information yang diberi dalam soalan. Okay, so untuk soalan ni kita akan guna tan. Macam mana nak buat? Tan X sama dengan O per A kan? Opposite dia adalah 3 dan A dia adalah, adjacent dia adalah 4. So tan, macam mana kita sekarang nak cari X? Kan? So tan kena bawa ke sebelah. Bila tan bawa ke sebelah, tanpa membawa X, okay? Tanpa membawa X, X tinggal, tan kerja sahaja ke sebelah. Kita kena buat shift tan. Okay, shift tan. Tekan shift, tekan tan. Akan keluar macam ini kat calculator. Tan lagi 1, okay. 3/4. Masukkan calculator. Nanti kita dapatlah jawapan, dapat berapa. Okay, macam gitu cara guna dia. Kita guna sin costan berdasarkan maklumat yang diberi di dalam soalan. Okay, kita kena tahu soalan tu dia bagi maklumat apa. So, kita gunalah yang tu. Okay, semua boleh? Okay, contoh lagi.
Kita bagi contoh dulu, kalau tak nanti bela-bela. Bela-bela nanti lagi tak dapat sebutan. Alright. Contoh diberi kat sini adalah 10, diberi kat sini adalah 8. Cari sudut ni. Sudut Y ni. Contoh ni adalah Y kan. Cari sudut Y ni. So kita nak guna apa? Kita nak guna apa? Sin konstan. Okey, kita akan guna cos. Okey, bagus. Kita akan guna cos. Kenapa kita guna cos? Kenapa kita guna cos? Sebab okey, nampak ni apa maklumat yang diberi? Maklumat yang diberi adalah adjacent dengan hypotenuse. Kan? Opposite dia tak bagi. Dia bagi adjacent dengan hypotenuse yang ada AH. Mana yang ada AH? OH, AH. Ha ni. So kita guna cos. So kita guna cos Y sama dengan adjacent kan? AH kan? 8/10. Betul, kita nak pindahkan cos sebenarnya sebab kita nak tahu Y. So Y pindah cos ke sebelah sana, kita akan jadi shift cos. Okay, shift cos 8/10 buat kurungan dalam kalkulator ni. Nanti cari jawapan berapa. Kita akan dapat jawapan dalam keadaan sudut berapa darjah. Okay, boleh faham Sama juga dengan sin, kalau dia bagi maklumat dekat sini dengan dekat sini, so kita guna sin. Okay, boleh faham semua? Ini adalah basic yang perlu tahu sebelum kita belajar garis dan satah dalam 3 dimensi. Okay, bila tak tahu basic ni, nanti stuck lah kat dalam soalan tersebut. Okay, sekejap Semua dah beli buku belum? Yang dalam ni semua dah beli buku belum? Semua dah beli buku? Ya. Okey, cuba tengok, nampak soalan ni? Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Siapa yang tahu buat, boleh buat dulu. Nak bagi peluang yang orang yang boleh buat. Siapa yang boleh buat, cuba fikir dulu. Apa jawapannya? Cuba.
Ada yang kita buat ke start. Okey, kita buatkan lah terus. Okey, diberi ni gambar rajah ni. Namakan sudut di antara garis RU dengan tapak PQRS. Okey. RU nampak? Nak bagi color sikit. RU. Okey. Dengan tapak PQRS. Okey, tapak PQRS. Nampak? RU tapak PQRS. So agak jawapannya kat mana? Kita jawab URQ. Okey, URQ kurang tepat. URP. URP. Kenapa URP? Kenapa URP? Okey, kalau kita tengok kat sini, PQRS ni berada pada satah mengufuk. Maksud mengufuk, maksud tapak lah, tapak. Macam kita ada tapak nampak ni. Tapak segi 4 tepat PQRS. Okey? Tapak segi 4 tepat PQRS. So ni adalah tapak. Okey? So UR dia ke atas. Maksudnya U berada di atas P. Dia nak UR dengan PQRS kan? U berada di atas P. Cuma macam ini. Lepas ada segi 4. U berada di atas P. So maksudnya kita akan ambil segitiga ni. Segitiga ni kita ambil. Ni adalah 90 darjah. Sebab apa? Sebab dia berada tegak dekat atas. Tegak di atas P. P, U, R. So kita boleh ambil sebagai, dia nak antara sini dengan sini kan? Okay, antara sini dengan sini. So inilah kita ambil URP. Okay, boleh faham tak? Itulah sudut yang kita akan dapat, URP. Jawapan dia adalah A. Boleh faham tak? Yang tengok dalam ni, siapa tak faham bagi tahu, jangan senyap. Soalan ni dia memang kena apa ya? Kena tengok betul-betul. Kalau siapa tak nampak, boleh tengok balik dia punya ni. Boleh tengok balik. Ni soalan dia, soalan asal dia. PQRS adalah tapak, lepas tu UR. So nak URP. Okey, boleh? Boleh ke tak boleh? Ada yang tak faham ke? Kita akan dapat URP. Sebab apa P? Sebabnya P ni berada dekat bawah U. Okey, P berada dekat bawah U. So kita nak cari sudut yang tegak. Okey, sudut yang tegak. Ni lah sudut tegak. Maknanya dia berdiri. Dia berdiri tegak. Okey, boleh? Okey, next. Ini soalan kertas 1 Okey. Okey, ini soalan dia. Okey, namakan sudut di antara UR dengan TSRW. Okey, boleh nampak? UR dengan TSRW. So yang ni. Okey, dia ada TSRW. So
Contoh kita pandang dari depan sikit. Ini sikit lah. Okay, kita cikgu condongkan sikit bagi nampak. Okay, ni T, ni W, ni S, ni R. Lepas tu ada garisan satu, dia menghala ke sini. Ini adalah garisan U. Okay, yang mana U ni dengan T dia ada link. So, agak-agak mana jawapan yang tepat? U, R, T. Okay, yang lain? Ada tak soalan lain? Ada tak jawapan lain? U, R, T. Okay, macam mana kita nak bagi nampak betul-betul? Bila kita nak bagi nampak betul-betul, bongkah ni kita tegakkan dia. Kita tegakkan jadi macam ni. Okay, kita pusingkan ke sini. Okay, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Okay, so nanti jadikan dia TWSR ni sebagai tapak dia. Jadikan sebagai tapak. Okay, ni adalah jadikan kan TWR S belakang ni. Ni S. Kemudian UR tu dekat mana? U dekat di sini. Ni U. Okey. So tarik ke sini. So U berada dia antara UR dengan TSRW. So U berada kat mana? U betul-betul berada dekat atas T. So kita akan ambil URT. Okey, boleh faham kenapa ambil T? Sebab U berada dekat atas T. URT. So ni sampul darjah. Okey, nampak? Dapat tak? Dapat idea tak? URT. Okey. Yang lain nampak tak? Ramai yang senyap ni. Tengok sikit berapa ramai. Ada 7 orang. Ni Mikael faham tak? Boleh faham? Tak faham tanya jangan senyap pula. Okey. Okey, so ni jawapan dia apa tadi? URT. Jawapan dia URT. Okey, sudut ni yang kita nak. Sudut yang dipanggil sebab kalau URT kita ambil dekat R, okey? Contoh macam URW kat mana? URW. So kita ambil sudut antara URW dekat sini. Tu URW. Okey, kalau RUT kat mana RUT? RUT. Okey, R ke sini, lepas tu ke sini. So kita akan ambil sudut ni, RUT. Okey, ni RUT. Okey, kalau RUW sini. Kat sini. Sudut antara ni dengan ni kat sini. RUW. Okey, tapi jawapan dia adalah URT. Sebab apa RUW salah? Sebab dia nak UR dengan TWSR. Okey, kalau RUW umpama macam RU dengan UVTW. Boleh tak? Okey. Okey, next question. Tak ada yang tanya, maknanya semua faham lah kot. Okey, soalan 2017 nombor 14. Soalan ni kertas 1 Okay. Diberi bahawa sudut antara VQ dengan satah K ialah WQV. Tengok balik. Sudut antara VQ, mana VQ? Ini V ke Q. Sini. Okay, VQ.
Ni VQ. VQ dengan WQV. Dengan SATA K. SATA K ialah WQ. Dia tak bagi tahu lah SATA K mana satu kan. Tapi dia punya yang dia bagi tahu adalah WQV. WQV. Okay, WQV. Ya. WQV. WQV. Kat sini lah sudut dia. Sini sudut dia. So agak-agak SATA K tu yang mana? SATA K yang mana? Dia cakap line dia adalah line VQ, garis VQ dengan SATA K. Tapi dia bagi tahu jawapan dia adalah WQV. So SATA K tu apa? Apa SATA K? Antara WRQX atau SRWV atau PQXY atau UVST. Agak SATA K tu yang mana? Macam kita nak kaitkan VQ dengan apa? Okay, ada jawab WRQX. Ada jawapan lain? B SRWV. Okay. Memang UVST. Oh, kat sini. So jawapan dia adalah WRQX. Jawapan dia A. Okay. Kenapa jawapan dia A? Kenapa jawapan dia A? Sebabnya V ke Q, Q ke W. Okay, contohlah kalau macam kita ambil SRWV. So antara SRWV dengan VQ, dia mesti ambil sudut antara QVR. QVR baru kita dapat VQ dengan SRWV. Faham tak? Boleh faham ke? Kalau kita ambil SR, sekejap, tulis kat sini ya. Ni video. Kalau kita ambil SATA antara dua ni, mesti antara sini dengan mana? Tarik sini, atau sini. Okay? So tak mungkin dia akan tarik kat sini. Kan? Sekarang ni dia nak tarik dekat WQ. Dia nak tarik sudut tu dekat, tarik satu garis tu adalah dekat WQ. Okay? So SRWV tak boleh So ni tak boleh. Kalau PQXY mana? PQXY kat atas ni. Nampak tak atas ni? Okay, kat atas ni. Kalau kat atas ni dengan SATA VQ dia akan dapat kat mana? VQY mungkin lah. Tak tahu VQ apa. VQY lah kot. Tak boleh. VQ apa tak tahu ni. Tak boleh. Salah. Kalau SATA C pun salah. Sebab dia kat atas. VQ dengan atas. Dia mesti kat sini. Kan? So tak boleh. Salah. Boleh faham? Okay, kalau UVST lagi kat sebelah sini. Ni pun salah sebab dekat sini, dekat belah sini. Betul yang satu lagi tarik ke belakang. Kan? So sini dengan sini kat mana? Salah lah. So dia mesti dengan WRQX. Okay, WRQX ni kat belah sini. Tarik sini. Nampak ada tarik ke sini. Ke bawah dulu. Kalau lukis. Tarik atas ni. So dah akan dapat sini dengan SATA kat mana-mana. Sini tadi. Faham tak? Boleh faham tak yang ni? Soalan 3 ni boleh faham?
Yang lain boleh faham? Okay, next. Okay. Okay, contoh soalan ni. Ayat 7 menunjukkan sebuah piramid dengan segitiga sama kaki X, Y, Z. Okay. Ini adalah sebagai tapak sebagai tapak mengufuk, nampak ni. X, Y, Z ni sebagai tapak. Okay. Nah, apakah sudut di antara garis WX? Okay, nampak WX yang ni dengan satah X, Y, Z. Gagal nak tulis jawapan apa? Ini senang kot. Senang je ni. Apa jawapan dia? WX dengan tapak. WX dengan tapak X, Y, Z. Apa jawapan dia? Ada jawapan lain? Selain WXY? Sudut di antara WX dengan tapak. WX dengan tapak. Dia mesti tengah-tengah dia tu adalah X. X adalah apa panggil lah? X adalah sambungan antara WX dengan tapak. Okay? So X mesti tengah-tengah. Nampak? WX dengan tapak. So X mesti tengah-tengah. So jawapan dia antara WXY atau WXZ. So jawapan dia yang mana? WXY. Okay, jawapan dia adalah WXY. A. Jawapan dia A. Kenapa A? Okay, nak WX dengan tapak ni. So W ni berada pada atas apa? W berada pada dekat atas apa? Atas huruf apa? Okay, dia berada pada dekat atas huruf X. Okay, W berada pada atas huruf X. Boleh faham tak? So jawapan dia adalah WXY. Boleh semua? Okay. Faham Virus jawapan tadi silap Virus faham tak Virus? Faham Okay. Okay, ni pula. Pelajar 7 menunjukkan sebuah prisma segitiga bersudut tegak dengan tapak mengufuk segi 4 tepat PQRS. Okay, nampak? Tapak, nampak? Tapak dia beritahu apa? Tapak mengufuk dia ialah PQRS. Benda ni penting tahu.
tapak mana? Tapak sangat penting kat mana supaya kita lebih faham dia berdiri kat mana. Okey? Nampak dia berdiri. Ni PQRS, tapak kan? Nampak T ni dekat atas. Sebab tu dia tulis benda ni. Dia tulis segi 4. Sudut tegak. So tinggi. Namakan sudut antara satah TPQU dengan tapak PQRS. So agak jawapan dia yang mana? Ni ada dua jawapan. PPQU dengan PQRS. Ada dua jawapan, tapi jawapan ada satu jawapan je dekat dalam ABC ni. ABCD ni ada satu jawapan. Tapi kalau ikutkan kata dua, kalau contoh soalan ni kata dua, boleh buat dua jawapan. So agak jawapan dia yang mana satu? Antara TPQU dengan PQRS. So first kali kita kena tahu tengah-tengah dia kat mana. Ataupun cara satu lagi, lupa cikgu nak tunjuk cara satu lagi. Cara satu lagi adalah kita guna XOX. Tu, XO, X dengan O. Okey, kalau siapa yang dah tahu. So, dia nak antara dua kan, TPQU dengan PQRS. So, TPQU ni kita buat O. T P Q U. Okey. So, yang satu lagi kita buat X. Ni kita buat O kan? Ni kita buat X. X adalah PQRS. P Q R S. Okey, jawapan dia mesti bentuk dia macam ni. Ataupun macam ni. Sambungkan jawapan antara ni ataupun ni. Okey. Boleh? So, tengah-tengah dia mesti apa? Tengah-tengah dia mesti antara ni dengan ni. Tak nampak dah huruf apa ni. Sekejap. Huruf apa yang ada XO ni? Huruf XO ada antara P ataupun Q. So, tengah-tengah dia mesti antara P ataupun Q. Okey, antara P ataupun Q. So, memang jawapan dia ada antara P dengan Q tengah-tengah. Okey. So, depan dia kita boleh letak X. Apa X? Yang ada X dengan O. Contoh, SPT. Kita daripada bawah lah. TQR. T dekat sini. Q dekat sini. R dekat sini. Okey. Untuk soalan D memang kita dapat pun. X pangkal bulat O. Tapi dia berada dekat ke sini. Nampak? Dia punya jawapan ke sini. TQR. So macam bengkok kan? Condong kan? Ni ke sini betul ke sini? Condong. So tak boleh. Jawapan D salah. Okey, dia tak boleh condong. Okey. So jawapan D salah. Untuk C, TPR. Okey, TP dah atas S dah, betul. Tapi PR ke tepi pula. So jawapan ni salah juga. TPR salah. SQT. Ini mungkin ada orang boleh kata ini betul. Sebab apa? T berada dekat atas S. Lepas tu kena kat Q pula, tempat dia bersilang, kan? Tapi jawapan ni salah sebab apa? Jawapan ni salah sebab dia bengkok. Okay, dia bengkok ke tepi sebelah sini. Dia tak tegak. Memang dia punya atas ni tegak. Tapi dia punya ni ke tepi. Kenapa dia perlu ke tepi? Sedangkan ada yang ke tengah. Ke tengah contoh TPS ni, SPT ni. SPT. Okay, kau boleh nampak? SPT. Nampak dia tu tegak kat atas. S ke P, P ke T. Dan ini sudut dia. Ini berada ke atas S. Ini adalah sampul darjah. Boleh faham tak? Boleh faham? Yang dalam ni semua faham? Jawapan dia adalah SPT. Jawapan dia A.
Okay, next question. Sebentar. Okay, ini adalah soalan dia. Raja 9 menunjukkan sebuah piramid dengan tapak segi 4 tepat. Bucu P berada tegak di atas Q. Okay, nampak? Dia piramid dia ke tepi. Okay, piramid dia ke tepi. Ni kat bucu ni. Okay, kau perasan P ni dia bukan kat tengah-tengah sini tau. Dia kat P. Dia atas Q. Dia kat atas Q. Dia berada betul-betul kat atas Q. Kena faham Dia ada piramid dekat tengah-tengah. Contoh macam piramid Giza tu kan. Piramid dekat Mesir tu kan. Itu piramid tu dia punya bucu betul-betul kat tengah-tengah. Tapi yang ni bucu dia kat tepi. Dekat atas Q. So maksudnya semua benda dia condong ke arah P, ke arah Q tu lah. Okay. Boleh dia condong ke sini. Kalau PST dia condong ke arah Q. RSP dia condong ke arah Q. P ni berada tegak dekat atas Q. Okey. Namakan sudut di antara satah PST. Okay, PST. Nampak segitiga ni? PST. Okey. Satah ni satah PST. Jap. Boleh kita baca conting sikit kat sini. Okey, satah PST. Dengan satah PQR. Dia dapat bayangkan tak? Ini adalah tempat satah yang kita nak. Sekarang ni kita buat pula XOX. PSTO PQRX. PSTO PQR adalah X. So jawapan dia tengah-tengah dia mesti P. Tengah-tengah dia mesti P. Okey, semua P Okay. So kita kena pilih mana satu yang betul. So TPQ is TPQ BRPS. Okay. CRPS BSPQ SPQ. Okay. Dan D adalah QPS. So, jawapan mana yang paling betul? Okay, kalau tengok kat sini, jawapan yang paling tegak ialah QPR atau QPT. QPT ataupun TPQ. Ni jawapan ni. Jawapan dia A, TPQ. Sebab apa? Dia berada tegak kat tepi. Okay, berada tegak kat tepi. Dia tak condong. Kalau macam SPQ ni, dia condong tau. Dia condong ke tepi. Dia condong. SPQ condong. Okay, SPQ condong. Yang paling tegak adalah TPQ. TPQ tegak. Kalau ada RPQ pun boleh. RPQ ada tak? RPQ tak ada. Satu lagi RPQ. RPQ pun tegak juga. RPQ tegak, TPQ pun tegak. Okay, jawapan dia adalah A. Soalan ni macam keliru sikit lah. Gambar rajah dia kan. Jawapan dia adalah A. Faham tak? Jawapan dia adalah TPQ.
Okay, next. Soalan 2016 nombor 7. Nombor 13. Coba bahasa Melayu ya. Bagas 9 menunjukkan prisma tegak dengan PQRS. Nampak PQRS? PQRS sebagai tapak. Nampak ni? PQRS sebagai tapak. Trapezium UTSP adalah kerata rentas seragam prisma itu. Oh, ini adalah kerata rentas. Kalau masuk kerata rentas, tu adalah umpama macam dia panjang tapi dia potong bagi nampak. Bagi nampak dalam. Soalan, nyatakan sudut antara satah PVWS, okay, tempat yang dilorikkan tu, PVWS dengan UTSP. UTSP. So mana yang paling sesuai? Ini condong TWRS ni condong. Kalau tak boleh gambar aja tu dia tak ada bagi tahu pun condong, tapi kita boleh tahu macam mana. Sebab kat sini tegak ni, tegak. So dia pun tegak ni. Ini condong. Sebab dia pun takap trapezium kan. Trapezium mesti ada condong. Okey. Boleh faham semua? Kenapa ada dua ni? So, apa jawapan yang agak-agak jawapan dia? Aiman jawab A, VPQ. Dia nak satah UTSP PVWS dengan UTSP. Mana jawapan agak? Ada jawapan lain selain Aiman? UTSP dengan PVWS. Ada yang lain nak jawab? Aris VPU. Okay, yang lain? B. B VPU kan? Ada yang jawab WSP tak? WST tak boleh sebab apa? Sebab dia condong. Okay. Ni condong ni. Condong ni pun condong. T berada tegak kat atas ni sebenarnya. Ni baru tegak dia. Ni condong ni. So tak boleh. WSR pun tak boleh sebab dia condong. WSR. Dia condong ke tepi ni condong ni. Condong ke tepi VPU. Jawapan dia adalah VPU. Kenapa VPQ salah? Sebab kalau VPQ dia nak antara VP dengan tapak PQRS. Tapi disebabkan dia nak antara TSPU dengan PVWS. So kita ambil VPU. Sebab dia antara satah yang tempat belorik ni dengan satah ni. So jawapan dia adalah ni, VPU. Okay, kalau kita baringkan kita akan nampak V ni berada dekat atas U. Boleh faham tak? Okay, boleh faham?
Sekejap aku send soalan. Alah, gambar gerak pula. Ya. Okey, ini adalah soalan dia. Pada dia menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk UVWT. Okey, UVWT ni adalah tapak. Okey. Nampak? Namakan sudut di antara US dengan PQRS. PQRS. So, antara US dengan PQRS ni, kat mana tempat dia connection? Huruf apa dia connect dengan PQRS? US dengan PQRS, connection dia kat mana? Huruf apa? US dengan PQRS. Dia connect dengan mana? Garisan ni dengan PQRS, dia connect kat mana? Dia link kat mana? Dekat huruf apa? Ha, cepat. Jawab. Dekat huruf S. Okey. S adalah tengah-tengah. Okey, ini sudut. S adalah tengah-tengah. Sebab apa? Sebab dia connect dengan S. U confirm kita akan pilih. So, kita akan jawab US. Okey, US apa kita nak ambil? US apa yang paling sesuai? Kita akan tengok U ni berada dekat atas apa dengan kat bawah apa yang paling tegak. US apa? USP. Sekarang ni dia nak US dengan PQRS. Kalau T ni umpama macam sudut ni STWR, baru kita dapat T. Ha. Okey. Okey, jawapan dia adalah USP. Kenapa USP? US dengan PQRS kan? Ha. So kita antara USP atau USQ ataupun USR. Antara tiga tu je. Okey. Tapi kita akan ambil USP. Sebab apa? Sebab dia tegak. Kalau USQ, dia dah ke tepi dah. USQ ke tepi. USR pun ke tepi. Paling tiga adalah USP. So jawapan dia adalah USP. Ini jawapan A. Okey, boleh faham? Boleh semua?
Okey, boleh So, soalan B. Hitung sudut antara garis US dengan PQRS. US dengan PQRS ni macam soalan A lah. Okey. Dia suruh hitung sudut dia. Maknanya kita nak kena hitung sudut USP. Okey, kalau kita nampak USP bentuk dia macam ni kan. Macam ni kan USP. So, kita buat. Lukis sudut USP. Lukis segitiga USP tu. Nah, tak tebal pula. Tebal sikit. A invert rotate sini kan. So sini U, sini S, sini P. So USP S tengah-tengah. So kat sini sudut ni yang kita nak cari. Okey, kemudian kita keluarkan sudut yang kita tahu. First adalah PU, kita tahu 4 cm. Kemudian apa lagi yang kita tahu? US kita tahu tak US? US tak bagi. PS pun tak bagi, tapi kita boleh tengok. PS kat sini sama dengan QR. QR sama dengan VW. Okey? So VW, QR, PS sama. So ni adalah 8. Okey, boleh faham? Boleh nampak step dia? Ni soalan B Faham? Alright. So sekarang ni sudut yang kita nak cari adalah dekat sini. Maklumat yang diberi apa ni? Okey, untuk sudut ni, untuk sudut biru ni, apa maklumat yang diberi? Ni apa? Ni sebagai apa? Ni sebagai hypotenuse ke? Adakah ini sebagai adjacent? Adakah ini sebagai opposite? 4 ni. 4 ni apa? Opposite. Okey. 8. 8 adjacent. Okey. Sini adalah H. Kenapa sini bukan adjacent? Sebab sini adalah berhadapan dengan sompur darjah. So ini adalah hypotenuse. Okey, ini adalah berhadapan dengan sompur darjah. So dia adalah hypotenuse. So sini adalah adjacent. So maklumat yang diberi adalah O dengan A. So nak guna soh kah toa. Soh ke kah ke toa. Yang ada O dengan A. Tengok yang belakang ni. Ni OH tak boleh. AH tak boleh. OA. So kita guna tan. Tak boleh guna sin Aiman. Sebab sin dia bagi O dengan H saja. Kalau ada O dengan H baru kita guna sin. Faham tak? Kalau ada O dengan H, baru kita guna sin. Sebab apa? Kalau sin kan, sin X O per H. Sekarang ni yang dibagi adalah O dengan A sahaja. Faham tak Aiman? So sin tak boleh. Kita akan guna tan. Sebab apa? Dia bagi O dengan A. Nampak? O dengan A dia bagi maklumat 48 ni kan. So kita guna tan. Tan USP sama dengan O per A. Kan? O dia 4. A dia 8. So, kita boleh carilah USP apa. USP sama dengan shift tan. Jangan lupa shift. Shift tan 4 per 8. Dapat jawapan berapa? Cuba bagi tahu jawapan. Tekan kalkulator. Dapat jawapan berapa? Shift tan 4 per 8. 26.56. Okey, yang lain 26.57. Okey, yang lain ada lagi? Betul lah, ikut jawapan dia. Okey, jawapan dia adalah 26.57 atau 26.56. Okey? Boleh faham? Okey tak? Dapatlah 3 markah.
Okay, next. Soalan seterusnya. Boleh? Pergi soalan seterusnya. Okay, ini adalah soalan seterusnya. Rajam 4 menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk PQRS. Okay, nampak tapak dia PQRS tu? Tapak mengufuk PQRS. Okay. Y ialah titik tengah bagi PU. Y adalah tengah bagi PU. Okay, maknanya ni samalah dengan sini. Okay, nampak? UP berapa? 10 kan? Sebab ni WR 10, ni sama dengan sini 10. So maknanya sini 5, sini pun 5. Okay, boleh faham? Pening macam mana kita sama. Okay. Tandakan sudut di antara garis YQ dengan tapak PQRS. YQ mana? Okay, YQ dengan PQRS. Okay, siapa nak jawab? Agak apa jawapan dia? Apakah sudut di antara tapak PQRS dengan YQ? Dia tarik tak? Tak boleh tarik. YQP. Okay. Okay, betul Haris. YQP. Dia nak antara YQ dengan PQRS. Okay, YQ ni confirm lah. Tengah-tengah dia ialah Q. Sebab connection dia antara YQ dengan PQRS, connection dia adalah Q. Connection dia adalah Q. Q mesti tengah-tengah. Dan dia nak YQ kan. So Y confirm kena ada. Okay, so nak YQ apa? Dia ada 3 jawapan antara YQR, YQS atau YQP. Sebab apa? Sebab dekat PQRS tu ada 4 huruf je antara PQRS. Takkan nak YQQ. Dekat sini je jadi ni. So antara YQR, YQS atau YQP. Cari yang tegak. Yang paling tegak adalah YQP. Ini dah sudut dia. Okay, kat sini. YQP. Ini sudut YQP. Okay, soalan B adalah hitung sudut dia. Okay, so kita kena lukis sama juga macam tadi. Lukis sudut YQP. Sini Y, PQ. Sudut yang kita nak adalah dekat sini. Dan sudut yang diberi, apa sudut yang diberi information? Macam tadi, dia bagi tahu ni kan. Y adalah tengah-tengah, so ni adalah separuh-separuh. So sini adalah 10, so maksudnya sini 5, sini pun 5. So kita tahulah YP ni adalah 5. Lagi maklumat apa yang dia bagi tahu lagi? Kita nak cari antara PQ atau YQ. YQ dia tak ada bagi. PQ agak PQ apa? PQ 7. Okay, betul. PQ 7 Haris. Sebab apa 7? PQ ni sama dengan sini. Sini sama dengan sini. Nampak? Okay. Sini sama dengan sini, sini sama dengan sini. So jawapan dia adalah 7. Okay, kenapa tak bukan 6? 6 kalau dia bagi tahu PQRS ni adalah segi 4 sama. Tapi dia tak bagi tahu pun. Nampak? Dia just bagi PQRS je. Dia tak cakap pun segi 4 sama. So kita tak boleh guna 6. So jawapan dia adalah 7. Okay, ini 7.
Dan inilah sudut. So kita guna apa? Sin cos tan yang ada dekat sini dengan kat sini. Ini sebagai apa? Ini sudut, ini sebagai apa? Ini sebagai O dan ini sebagai A. So O dengan A ialah toa, kan? Toa kan? So tan UQP YQP okay. Tan YQP O per A. Apa O dia? O dia 5, A dia 7. Lepas tu shift tan lah. Tan kita bawa ke sebelah mana. Dapatlah YQP shift tan 5 per 7. Berapa dapat? Shift tan 5 per 7 dapat berapa? 35.54. Okey. Yang lain dapat tak 35.54? Yang lain dapat 35.54? Dapat Okey, bagus. Okey, next. Okey, sekejap Kita buka soalan satu lagi. Okey, ini adalah soalan dia. Rajah 4 menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat ABCD. Okey, ABCD itu adalah segi 4 tepat. Di atas tapak mengufuk. Segitiga bersudut tegak FAB adalah keratan rentas. Keratan rentas maknanya dia potong Dia sebenarnya panjang lagi. Okey, segitiga ni sebenarnya dia panjang lagi tapi dia potong kat FAB tu. Okey, itu maksudnya keratan rentas. M dan N masing-masing adalah titik tengah FE dan AD. Okay, ni adalah tengah-tengah antara ni dengan ni. Okay, tengah-tengah. So, kalau tengah-tengah maksudnya apa? Maksudnya, sini 8 kan? So, ni tengah-tengah ni potong 2. So, 4, 4, 4, 4. Okay, faham Okay, soalan A. Namakan sudut di antara satah MNC. Okay, satah ni. Dengan EDC. So, agak apa jawapan yang perlu? MNC dengan EDC. Kat mana connection dia? First yang paling senang kita nak cari adalah connection dia. Kat mana connection dia? Huruf apa? Siapa rasa macam malas nak type, cakap je. Buka mic, cakap. Okay? So, huruf apa? Huruf apa connection antara MNC dengan EDC? Okay? C. Okay, C. So, yang tegak dengan C, apa dia yang tegak dengan C? Yang tak bengkok. Garis mana yang tak bengkok agak? MNC, garis yang tak bengkok yang mana?
MN atau NC kan. Tapi yang mana yang dekat dengan C? MN ke NC? Okay, so kita kena ambil NC lah sebab C tengah-tengah, C yang kena connection. So NC. Satu lagi connection yang dekat adalah antara EDC. Antara EDC tu mana yang tak bengkok? EDDC kan? EDDC tak bengkok. Dia tak condong. So tapi ED tak connect dengan C. Kalau DC boleh connect. So DC. DC atau CD, NCD. Okay? Itu jawapan dia. Daripada NCD atau DCN. Siapa buat dua ni betul. DCN boleh, NCD boleh. Jawapan dua-dua betul. Okay, boleh semua? Boleh? Okay, so NCD atau DCN? Dalam exam tulis satu jawapan tak apa. Jangan tulis dua jawapan, satu jawapan je. Dia akan pilih sama ada ni ataupun ni. Antara NCD atau DCN boleh pilih antara itu. Okay? So, jawab soalan B. Hitung sudut tersebut lah. MNC dengan EDC tadi kan. So, sudut tadi je lah. So, kita kena lukis dulu NCD. NCDN. Lukis segitiga ni dulu tapi dalam keadaan tegak. Okay, kita dirikan dia. Okay. Bila kita dirikan dia, D kat bawah, C kat tepi. Okay, D kat bawah kan. Nampak ni D? D dekat tempat sambung darjah ni. So sini D. N dekat atas dia, C dekat sini. Dan yang kita nak cari adalah NCD. C. Okey, boleh. Kena lukis ni dulu tau, baru nampak. Kalau tak lukis, tak nampak nanti. Okay, setiap kali jumpa soalan ni, lukis segitiga. Lukis segitiga tersebut. Jadi NCD. So, kat mana sudut yang kita tahu? DN 4. Okay. NC tahu tak NC? NC tak tahu lah ni. Condong tak tahu. Kalau DC, DC 6. Dia sama dengan AD. Okay. DC 6. Alright. So, kita nak guna sin cos tan. Okay. Kita tahu dulu ni sudut. Sini adalah opposite. Dan sini adalah adjacent. So, apa yang ada opposite dengan adjacent? Iaitu tan. So, tan NCD. Okay, tan NCD sama dengan O per A. Iaitu 4 per 6. So, macam nak cari NCD? NCD sama dengan shift tan 4 per 6. Okay, dapat tak jawapan? Berapa dapat jawapan? Oh, laju. 33.69. Yang lain dapat tak 33.69? 33.69 darjah. Okay, boleh semua? Semua dapat jawapan? Alright. Okay, next question. 2015. Panjang pula tu. Nak boleh ingat. Okay, boleh baca soalan. Darjah 4 menunjukkan sebuah akronim ini ABCDEFGH
berbentuk kuboid yang terletak di atas satu meja mengufuk. Sekeping kaca berbentuk sisi segi 4 FMCE dipasang dalam akuarium itu. Nampak FMCE tu? Dipasang. M adalah titik tengah BC. Tengah kan? So BC ni berapa? 12. Sebab ni 12. 12 ni 6. Tulis terus. Terus tulis siap-siap. Tak pening nanti kan? Namakan dan hitung. Kita terus buat satu soalan. Namakan dan hitung. Okay, namakan dulu. Namakan sudut antara kepingan kaca bentuk FMCE dengan tapak akuarium. Tapak adalah ABCD. Okey. Yang dia nak adalah FMCE. FMCE dengan tapak ABCD. So, mana yang tegak? Ini dah tapak ABCD. Lepas tu dia ada satu lagi. Macam tu. Okay. Pertengahan. Boleh dapat tak? Boleh dapat faham tak? Itu lebih kurang. Oh, silap. Tak apalah, itu lebih kurang. So, agak connection dia ada dua kan? Antara FMCE dengan ABCD. Connection dia kat mana? Huruf apa dia connect? Kita kena tengok dulu. Apa huruf apa yang dia connect? Okay. Huruf C. Kan? Satu lagi huruf M. Satu lagi huruf M. Tapi M tu berada keadaan tengah-tengah. So nanti dia bengkok. So kita tak pick M. M salah. Tapi C tegak. Okay, C. Kita nak pilih C. So huruf mana yang kita nak pilih untuk kita buat sudut? Apa C apa? Apa C apa? Yang tegak tak mau nak bengkok-bengkok. Kalau M tadi bengkok tu. Kalau M mesti confirm kita akan ambil dengan F kan? FM ada bengkok dah. ECD. Okey, betul. ECD. Jawapan dia adalah ECD. Sebab apa? Sebab ni adalah tapak. So yang connect dia dengan C. C connect dia adalah, yang paling sesuai adalah D lah. DE sebab dia bengkok ke tepi atas D. So E lah yang atas D. Kan? So E ni berada betul-betul kat atas D. So yang paling sesuai adalah ED, ECD. Kita tak boleh ambil ECB sebab dia bengkok. ECB bengkok. ECA bengkok. Kan? ECD tegak. Kalau F pula, FCB confirm bengkok. HCB salah confirm. GCB tak boleh sebab dia nak antara FMCE kan. So jawapan dia adalah ECD. Okay. Kemudian dia suruh hitung sudut. Lukis balik dekat atas ni supaya kita nampak ECD. Okay. ECD dan sudut dia adalah di sini sebab C tengah-tengah. Kan? So mana apa maklumat yang kita tahu? ED berapa? ED 9. Lagi EC tak tahu. DC 15. So nak guna apa? Sin cos tan. Tan ECD sama dengan O per A. 9 per 15. Okay, kita shiftan dia akan jadi ECD sudut jangan lupa tulis sudut. Sudut ECD sama dengan shiftan. Shiftan 9 per 15. Okay, dapat 30.96. Laju.
30.96 darjah. Okey? Semua dapat? Boleh faham tak? Kita ada lagi 10 minit. So, jangan tinggal lagi soalan ni. Lepas ni dah boleh buat kan? Mungkin ada yang siapa-siapa sebelum ni nampak soalan ni tinggal dah boleh buat kan? Alright, kita pergi kepada soalan seterusnya. Ada lagi 10 minit. Soalan seterusnya ni adalah 4 markah. Jadi besar sikit. Okey. Alamak. Oh iyalah, itulah soalan dia. Diberi NK, NU, ML, MT 90. NK, NU, ML, MT 90. Semua ini 90 ni sama lah. Okey. 90 Dan puncak papan tanda itu ni apa ya? Papan tanda itu NM N ke M. Okey ni. Dengan di atas landai mengufuk. So dekat atas lantai mengufuk ni, di lantai kan? Ialah 40. So maksudnya sini ke atas adalah 40. Okey, boleh faham? Daripada bawah ke atas adalah 40 cm. So panjang sini ke sini adalah 40. Tinggi dia 40. Alright. Tinggi antara NM ni dengan lantai bawah adalah 40. Namakan sudut antara satah KLMN dengan UTMN. So ada dua jawapan lah ni. KLMN dengan UTMN. Jawapan mana kita nak ambil? Apa connection antara KLMN dengan UTMN? Ada dua connection. Apa dia? M dengan N. Okay, M dengan N. Huruf besar. So, apa yang kita nak connect? Ada 4 jawapan ya. Soalannya ada 4 jawapan. Boleh pilih. Boleh pilih mana-mana. Tapi satu je lah jawab. Okay. Apa jawapan yang kita nak buat? Yang paling senang adalah kita buat XOX boleh juga sebenarnya. XOX. Okay, LMT. Hari dapat LMT. Okay, betul. Sebab KLM dengan MT dah. So LMT, betul? LMT. Ada dapat jawapan lain? Yang paling senang LMT lah, kat depan kan. Itu yang kita nampak. Okay, boleh faham tak LMT? Kenapa LMT? Satah ni dengan satah ni. So connection dia adalah M. Dan kita just ambil je lah LMT yang paling tegak. So kita nak lukis. Okay, ni jawapan dia untuk soalan A. Untuk soalan B, hitung sudut. Soalan B, so kita kena lukis dulu. Segitiga, dia bukan segitiga bersudut tegak. Sebab apa? Nampak ni? Condong, ni pun condong. So kita lukis segitiga bersudut tegak. Macam ni. Okay, boleh nampak? Ini segitiga condong lah. Segitiga condong. Dan dia tak sama kan, sorry. Salah lukis ni sebenarnya. Lukisan dia macam ni sebenarnya. Betul-betul. Kenapa macam ni? Sebab sini dia 90. Sini dia 90.
Tapi sini dia 40. Tinggi dia 40 sahaja. Ini adalah 40. Okay, dia bagi tahu kan tadi kan. Nampak ni. Tinggi dia hanya 40. Okay, tepi dia 90. So tepi dia akan jadi panjang ke tepi lah. Terbuka. Okay. Boleh? So sudut yang kita nak cari kat mana? L sini, M sini, T sini. LMT. So sudut kat sini kita nak cari. Betul? Alright. So kita tak perlu cari dua-dua. Kita cari yang separuh ni sahaja. Sebab kita nak guna sin cos tan kan. So guna separuh je dulu. Nanti kita kalilah dua. Sebab dia sama. Sini sama dengan sini. So kita ambil LMT ni. Nak senang kita asingkan atau kita buat kat sini je lah. Tak boleh juga LMT. Belum warna lain. Okay, kita nak cari yang warna hitam ni. Ni. Okay, LMT. So sudut LMT yang diberi apa panggil? Diberi maklumat ialah 40 dengan 90. Okey, untuk LM ni, untuk sudut ni letaklah sini sebagai X. Kan, sebagai X, lantai dia X. So LMX, kita cari LMX dulu. So nak sudut LMX, apa yang maklumat yang diberi? 40 tu sebagai apa untuk sudut hitam ni? 40 ni sebagai apa? Opposite ke? Hypotenuse ke? Atau adjacent? 40 ni. Opposite. Adjacent. Sebab apa adjacent? Dia bersebelahan dengan sudut ni. Ni sudut, dia sebelah je kan? Kalau opposite dia kat sini. Sudut sini, opposite dia sini. Faham tak? Okey sini opposite dia sini. So sini adalah adjacent. So ialah A. Satu lagi maklumat, opposite dia tak bagi. Sini adalah hypotenuse. Kan sebab sini sudut sampul darjah kan. Sini adalah hypotenuse. So dia akan bagi A dengan H. Okey, so nak guna apa? Sin cos tan. So kah tua. Mana yang guna A dengan H? Ni kan? A dengan H. So kita kena guna cos. So cos LMX sama dengan A per H. Okay, A per H iaitu 40 per 90. So untuk kita cari LMS, kita kena buat shift cos. LMX sama dengan shift cos iaitu cos 1. Okay, 40 per 90. Dapat jawapan berapa? 63.61. Okay, ini baru LMX. Kita nak LMT. Okay, LMT sama dengan LMX kali 2 kan? Kan? Sebab dia 2 kali ganda kan? Sebab sini sama dengan sini. So LMX kali 2. So 63.61 kalilah 2. Dapat apa? 127.22. Okay, faham tak? Itulah jawapan dia. Okay, siapa faham? Angkat tangan. Okay tak bab ni? Bab ni ada ketah 1, ada ketah 2. Okay? Ketah 2 dia 3 atau 4 markah lah. Okay, raise hand. Okay, faham Alright, semua faham? Ada lagi soalan tu dekat tu. Cikgu bagi nanti sambung lah. Siapa yang cikgu ada bagi soalan kan dalam tu kan, dalam apa? Dalam grup. Nanti sambung buat. Nak bagi satu lagi page. Okay, semua boleh faham So ada apa soalan tak nak tanya?
Kalau siapa nak lagi faham lagi nanti boleh tengok balik recording ya. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih semua yang hadir. Apa-apa soalan boleh tanya balik So insyaAllah esok kita jumpa esok malam rasanya. Mungkin malam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sama-sama.